Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan pelajar semua sihat walafiat. Hari ini bersamaan dengan berapa hari bulan? Hari ini 14 Ogos pelajar. 14 Ogos. 14 Ogos 2021. Okey, minggu lepas cikgu tak bersama-sama buat kelas sebab cikgu bagi laluan kepada rakan cikgu untuk buat mengajar BM BM pada minggu lepas. Okey, ada tak yang join ni? BM minggu lepas. Tempat saya ni okey. Semua pelajar sihat tak? Diharapkan semua pelajar sihat tak walaupun kes makin lama makin banyak juga ni, kita tak tahu, tak nampak lagi pasal surutnya macam mana. Okey, jadi hari ni pelajar kita teruskanlah pembelajaran kita. Tak nak ambil masa banyak sangat. Kita belajar topik yang agak ringkas. Tanpa buat akaun, kita hanya buat kiraan saja. Kiraan. Kita buat apa? Nota apa hari ni? Untuk nak belajar apa? Topik modul 1. Kita belajar apa? Tafsiran. Analisis dan tafsiran penyata kewangan. Okey, pelajar dah bersedia ke belum ni? Pelajar dah bersedia ke belum? Dah Okey. Okey, jadi pelajar cikgu bekalkan awak nota je. Nanti lepas ni cikgu bekalkan soalan dan jawapan. Pelajar Okey, hari ni pelajar tolong cikgu kira je. Tolong cikgu kira tekan kalkulator cukup. Lepas ni cikgu lepas kelas cikgu akan sharekan soalan dan juga kertas jawapan terus. Okey, nanti pelajar boleh buat. Pelajar boleh buat. Okey, alright. Jadi pelajar, kita belajar hari ni kita nak buat soalan apa? Hari ni kita nak buat soalan SPM yang lepas. Analisis dan tafsiran penyata kewangan yang keluar SPM lepas, kita cuba lihat jawapan mereka. Alright. Okey, jadi pelajar yang ini kita tengok. Okey, sekarang saya akan share screen. Mungkin pelajar yang pakai komputer boleh pin dekat muka saya yang ada gambar ni lah, gambar muka saya. Okey, mana pelajar yang mungkin pakai pakai handphone, pelajar pin yang saya akan screen sekarang. Saya akan share screen sekarang. Okey, cikgu terus. Nampak tak nota cikgu ni? Nampak yang lain boleh nampak Okey, alhamdulillah. Okey. Alright, semua sihat jadi masing-masing jaga SOP, jaga kesihatan masing-masing sekarang dulu kita berdengar jauh-jauh saja. Kita tengok kat media sosial dan sebagainya yang mereka yang kena COVID ni sekarang ni yang dekat-dekat, kadang-kadang saudara mara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, dampau hampir dah sangat dengan kita. Okey, jadi pelajar masing-masing jaga kesihatan lah. Dan kita pun, pelajar pun, terutama pelajar yang belum divaksin ni di dalam televisyen dah beritahu akan divaksin. Tapi tak tahu lagi lah tempohnya. Harap-harap pelajar-pelajar semua akan divaksin segeralah. Okey, jadi pelajar boleh lihat di sini. Nota cikgu. Jadi pelajar, kita tengok nota cikgu sekali lalu. Rata-rata pelajar dah hafal formula ni. Tapi cikgu kena terangkan sekali lalu lah. Sekali imbas. Sekali imbas. Okey pelajar. Dalam topik 1 ni, analisis dan tafsiran penyata kewangan. Okey pelajar, serupa saya nak maklumkan tadi. Pelajar, saya minggu yang sebelum tu, saya cakap cikgu nak ulang kaji tingkatan 4. Sebenarnya pelajar, bulan 5 lepas cikgu dah buat ulang kaji dah. Tingkatan 4 tu cikgu dah buat dah. Cikgu dah buat dokumen, cikgu dah buat ledger, cikgu dah buat imbangan duga, cikgu dah buat apa, akaun kawalan, semua cikgu dah buat dah. Rupanya tingkatan 4 cikgu dah cover dah. Pelajar boleh scroll balik dekat saya punya channel. Dekat situ cikgu ada sharekan video-video. Nota. Okey, nanti tak apalah. Nanti kita boleh buat sangsli dan sebagainya. Dan tingkatan 4 pun cikgu dah ajar pelarasan. Pelarasan apa yang cikgu dah ajar? Cikgu dah ajar pelarasan belanja terlebih dengan terkurang. Lepas tu cikgu ajar hasil belanja dan hasil terlebih dengan terkurang. Susut nilai, peruntukan teragus. Semua cikgu dah cover dah dalam cikgunya channel pada tahun ini. Yang terbaru. Okey, jadi untuk yang kali ni, cikgu cuba share pula yang form 5. Yang form 5. Yang form 4 nanti cikgu akan selang-seli jugalah. Alright.
Okey, jadi pelajar kita belajar modul 1 ni pelajar, okey, mungkin dah pelajar dah jauh dah pergi modul 6 dan sebagainya. Jadi modul 1 ni tak buat ulang kaji, hari ni kita buat ulang kaji. Okey, apa tujuan? Untuk kita nak analisis. Okey, yang tujuan yang pertama ialah apa pelajar tujuan dia? Tujuan dia adalah menilai prestasi. Ni baca-baca ni saya tak berapa suka sangat nak terang-terangan ni. Pelajar boleh baca sendiri lah. Menilai prestasi dan membuat keputusan. Okey, yang pertama. Tujuan dia. Untuk apa yang kedua? Membantu pihak luar untuk kemudahan kredit. Untuk nak buat pinjaman dan sebagainya. Dan yang ketiga, untuk apa? Membantu pihak pelabur membuat keputusan pelaburan. Okey. Membantu pihak pelabur membuat keputusan pelaburan. Okey, tujuan ni pelajar ingatlah. Kadang-kadang dia keluar dekat mana? Objektif. Objektif. Okey, cara nak hitung nisbah, cara nak hitung, nak analisis pelajar ada 3. Dibagi kepada 3 nisbah. Nisbah apa? Keberuntungan. Nisbah kecairan. Dan nisbah last sekali apa? Nisbah apa? Kecekapan. Jadi pelajar, kalau ikut kat sini pelajar, cuma menggunakan formula. Jadi formula ada berapa? Ada nisbah keberuntungan ada 4, nisbah kecairan ada 2. Jadi 6. 6 campur 3 berapa? Ada 9 formula pelajar kena ingat. 9 formula. Jadi ada cikgu dia buat nyanyian lah, ada cikgu dia buat ada keyword-keyword dia lah. Terpulang lah asalkan pelajar boleh ingat. Pelajar nak pandai modul 1 ni, hafal formula, dah boleh ingat formula, faham formula, senang, settle boleh buat. Tapi kalau tak ingat formula, tak boleh. Pelajar soalan tak diberikan formula. Okey, jadi pelajar kita tengok. Nisbah keberuntungan ada 4, margin untuk kasar, margin untuk bersih, tokokan, pulang atas modal. Nisbah kecairan, nisbah semasa, nisbah ujian asid. Dan ketiga ialah nisbah apa? Kecekapan. Kadar pusing ganti inventory, tempoh pembayaran hutang dan tempoh kutipan hutang. Okey, jadi pelajar, cikgu akan terangkan satu-satu formula. Satu persatu. Okey, jadi cikgu tengok ini. Okey, yang pertama. Okey, pelajar boleh nampak tak formula cikgu ni? Boleh tak? Boleh? Okey, boleh. Yang pakai handphone pun boleh nampak lah. Harap nampak lah. Okey. Alright, jadi pelajar yang pertama pelajar kena ingat apa? Margin untung kasar. Ataupun dalam soalan, margin tu dikenali juga sebagai peratus. Peratus untung kasar. Okey, margin untung kasar ialah formula dia apa? Untung kasar. Cikgu buat singkatan untung kasar bagi dengan apa? Jualan bersih. Margin untung kasar bagi dengan jualan bersih. Kali dengan apa? Kali dengan 100. Alright, kali dengan 100. Dapat jawapan. Okey. Kalau dapat perpuluhan, kekalkan 2 titik perpuluhan. Kekalkan perpuluhan buat berapa? 2 titik perpuluhan. Jadi kena hati-hati 2 titik perpuluhan. Okey, kalau dia tafsirkan jawapan dia. Okey, tafsirkan jawapan anda. Contoh dapat jawapan sini ialah. Contoh dapat jawapan 52.36%. Okey, apa maksud jawapan awak? Tafsirkan. Dia kata setiap jualan 100, cikgu gunakan 100. Okey, peniaga mendapat untung kasar apa? Pelajar terus convert. Kenapa cikgu guna peratus? Senang. Sebab jawapan 52.36. Jadi RM dia akan jadi berapa? RM 52.36. Macam tu. Macam tu. Okey, jadi pelajar kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Okey. Jadi pelajar kat buku teks digunakan RM1. Sama je lah. Tapi kalau nak gunakan 100 lebih mudah untuk nak ditafsirkan. Alright? Okey, margin untung bersih. Apa formula margin untung bersih? Sama. Tadi kalau untung kasar bagi jualan bersih. Ini ialah untung bersih. Bagi dengan apa? Jualan bersih. Kali dengan apa? 100. Okey, formula kedua-dua ni sama. Apa beza dia? Untung kasar, untung kasar, untung bersih, untung bersih. Itu kena ingat. Alright? Okey, settle. Sama juga jawapan peratus guna berapa? 2 titik perpuluhan. Kalau ditafsirkan sama konsep tadi, cuma mendapatkan apa? Keyword dia untung bersih. Okey. Nombor 2. Okey, selesai pelajar boleh ni. Yang ni boleh Ramai pelajar dah belajar dah ni Okey. Semua dah belajar, cuma nak hari ni nak ulang kaji je balik. Okey, tokokan. Tokokan. Apa formula tokokan? Tokokan apa? Apa tu tokokan? Pertama nak tahu tokokan. Tokokan ialah peratusan penambahan pada harga kos barang bagi mendapatkan harga jualan. Berapa banyak kita nak untung. Berapa peratus kita nak untung bagi sesuatu produk. Boleh belajar? Jadi itu tokokan. Jadi tokokan apa formula dia? Untung kasar. Cikgu buat ringkas Untung kasar bagi dengan apa? Kos jualan. Kali dengan apa? 100. Pun sama. Kekalkan 2 titik perpuluhan. Jangan bundarkan. Kekalkan 2 titik perpuluhan. Okey, seterusnya. Okey, pelajar. Pelajar okey tak ni?
Pelajar, okey tak? Cikgu. Okey, alright. Okey, Okey. cikgu. Jadi, okey, terima kasih. Okey, jadi pelajar, cikgu banyak cakap sikit sebab cikgu nak terangkan formula satu-satu. Sambil-sambil cikgu terangkan, cikgu nak ingatkan macam mana pelajar nak ingat formula. Okey, cikgu buat susunan formula cikgu ni macam ni supaya senang apa? Pelajar, formula tadi margin untuk kasar, untuk bersih senang. Kita ikut keyword je. Untuk margin untuk kasar bagi jualan bersih. Untuk margin untuk bersih bagi jualan bersih. Okey, kalau tokokan pelajar, macam mana nak ingat? Okey, cikgu sengaja letak bawah untuk kasar. Kenapa? Sebab formula dia akan sama. Atas dia sama. Untung kasar, sama. Cuma bawah je beza. Bawah beza. Jadi bawah ingat apa? Bukan jualan bersih. Jadi ingat apa? Kos jualan. Jadi kena ingat. Kos jualan. Okey, kalau pelajar ada guna key lagi baguslah. Bagus. Okey, alright. Berikutnya, pulangan atas modal. Apa maksud pulangan atas modal? Mengukur untung bersih bagi setiap ringgit modal yang dilaburkan. Itu maksudnya pulangan atas modal. Setiap modal yang kita keluarkan, berapa untung yang kita dapat. Berapa persen kita dapat. Jadi formula dia apa? Untung bersih. Jadi pelajar untung bersih. Jadi kalau pelajar ingat, tengok sini untung bersih. Bagi dengan apa? Modal awal. Kali dengan apa? Kali dengan 100. Okey, formula dengan atas sama tak? Formula atas sama. Seakan-akan sama. Betul. Apa yang sama? Atas ialah untung bersih. Sama. Beza dia ialah apa? Modal awal. Tadi atas ialah margin untung bersih bagi dengan jualan bersih. Ini bagi dengan apa? Pulangan atas modal. Bagi dengan modal awal. Jadi kena tahu. Right? Okey. Ini habis. Nisbah keberuntungan. Nisbah keberuntungan. Boleh ingat tak? Okey. Ada 4. Okey. Boleh ingat? Sekali lalu. Tengok lagi sekali lalu. Okey. Untung kasar. Sebab tu setiap nak jawab, buat formula. Bila buat formula, lama-lama awak tulis formula, awak ingat. Right? Okey, seterusnya, nisbah kecairan. Nisbah kecairan ada 2 je. Satu, nisbah semasa, iaitu AS bagi dengan LS. Ini dah biasa. AS bagi dengan LS dah biasa. Cuma jawapan mesti apa jawapan? Jangan lupa jawapan mesti nisbah 1. Dapat jawapan nanti, pastikan jawapan awak mesti tulis nisbah 1, wajib. Nisbah 1. Kalau ada perpuluhan, kekalkan 2 titik perpuluhan. Kalau ada perpuluhan, ada 3 perpuluhan, 4 perpuluhan, buat 2 titik perpuluhan. Okey, alright. Jadi pelajar yang kedua, apa dia yang kedua? Ni yang kedua ni. Nisbah ujian asid sama je formula dia. AS bagi dengan LS. Beza dia apa? Tolak dengan inventory akhir. Kat sini ada tolak inventory akhir. Jadi kena hati. Okey, aset semasa tolak bagi dengan liability semasa sama konsep dia dua-dua. Ada persamaan. Cuma beza dia apa? Tolak inventory akhir. Itu saja. Dapat jawapan sama. Kekalkan apa? Jawapan dia mesti jawapan membentuk nisbah 1. Alright? Okey, selesai. Okey, ini. Okey, apa maksud dia nisbah semasa? Nisbah semasa ialah keupayaan sesebuah perniagaan menjelaskan liability semasa mengikut masa yang ditetapkan. Okey, jadi pelajar kalau jawapan dia lebih daripada 1, lebih daripada nisbah 1, maksudnya apa? Dia berkeupayaan. Kalau dia jawapan dia kurang daripada 1, maksudnya apa? 0.8, 0.6, kurang daripada 1, dia tidak berkeupayaan. Kurang berkeupayaan. Jadi pelajar kena tulis macam tu. Itu maksudnya. Okey, jadi pelajar, ni manakala yang ini sama juga. Nisbah ujian asid apa dia? Keupayaan sesebuah perniagaan membayar hutang jangka masa apa? Pendek. Dengan cepat dan serta-merta. Jadi pelajar, ini bukan dia nak tempoh hari, bukan. Dia nak tahu macam mana nak tahu berkeupayaan menjelaskan hutang ke tak menjelaskan hutang. Jawapan mesti lebih daripada 1. Kalau kurang daripada 1, dia tidak berkeupayaan menjelaskan hutang dalam jangka masa pendek dan cepat. Jadi pelajar kena hati. Okey, jadi pelajar, yang ni cikgu bagi contohlah tafsiran dah ada. Okey, habis. Yang ketiga. Yang ketiga, nisbah kecekapan. Ada berapa? Ada 3 je formula. Okey, yang pertama. Okey, ni famous lah. Ni selalu keluar. Setiap soalan tafsiran mesti keluar yang kadar pusing ganti inventory. Okey, maksud dia apa? Apa maksud kadar pusing ganti inventory? Kat sini ada definisi dia. Menghitung kekerapan pusingan inventory dalam setahun. Maksudnya belajar berapa kali kita order barang. Itu bahasa yang senang lah. Barang kita dah order, habis jual, order lagi. Habis jual, order lagi. Berapa kali order dan barang tu bertukar di dalam stok kita. Boleh belajar? Okey, jadi belajar beberapa kali ni pun samalah. Okey, dulu saya tengok buku teks dia tak bundarkan. Jadi kalau jawapan dia 3.12, biarkan jawapan 3.12. Biarkan. Jadi jawapan dia kali macam tu. Okey, kalau dulu memang dia bundarkan. Okey, sekarang kalau saya tengok buku teks dia tak bundarkan, jadi jawapan awak sampai sini pun cantik dah. Dah cukup untuk dapat markah. Right? Okey, alright. Jadi apa formula dia? Kos jualan.
Kos jualan bagi dengan apa? Inventory purata. Kos jualan bagi dengan inventory purata. Saya percayalah ramai cikgu-cikgu awak dah tahu dah K ni apa keyword dia. J apa? Ada yang buat synchronyme dan sebagainya lah. Boleh Boleh. Lagi bagus. Supaya ingat. Kos jualan bagi inventory purata. Okey, ini jawapan mesti apa? Jawapan mesti kali. Kali. Tak boleh dapat jawapan 6 kali. 6 kali macam ni. Ini tak boleh. Ini jawapan dalam WhatsApp. WhatsApp boleh. Pelajaran tapi dalam peksa tak boleh. Kena tulis apa? Kali. K-A-L-I. Okey, alright. Bilangan hari. Apa formula dia? Sama saja. Pusingkan je. Terbalikkan je. Apa dia? Inventory purata bagi dengan apa? Kos jualan. Kali dengan apa? 365 hari. Sama. Okey, jawapan dalam bentuk hari. Hari pun sekarang dalam buku teks digunakan apa? 2 titik perpuluhan. Kalau dulu memang dibundarkan. Sekarang gunakan 2 titik perpuluhan. Boleh Kalau ada perpuluhan, kekalkan. Okey, dan last sekali, macam mana dapatkan inventory purata? Sebab inventory purata adalah daripada sini. Inventory purata. Okey, jadi inventory purata, ada yang soalan bagi terus, ada soalan tak bagi. Kalau tak bagi, pelajar kena hitung dulu. Kena hitung dulu. Ini inventory purata. Inventory purata. Okey, jadi pelajar kena hitung dulu. Ini formula inventory purata. Okey, apa maksudnya? Inventory awal campur inventory akhir bagi 2. Tapi ramai pelajar careless dekat peksa dia tulis apa? Tolak. Sebab apa? Sebab dia dah biasa. Jumpa inventory akhir mesti tolak. Dia dah biasa. Jadi pelajar untuk inventory purata kena hati-hati. Inventory awal campur inventory akhir bagi 2. Alright? Okey, selesai yang ni. Dan yang kedua, apa dia? Tempoh kutipan hutang. Kita kutip daripada siapa? Pelanggan kita. Siapa pelanggan kita? Pelanggan kita dah tentu ABT. Sebab tu pelajar kena ingat ABT dulu. Jadi apa formula dia? ABT bagi dengan apa? Jualan kredit. Kenapa jualan kredit? Sebab pelanggan yang berhutang dengan kita, dia adalah yang kita jalankan urus niaga secara kredit, iaitu jualan kredit. Jualan kredit kali dengan apa? 365 hari. 365 hari ni untuk apa? Untuk tahun. Untuk perniagaan setahun. Tapi kerja khusus awak nanti, last kali awak kena buat analisis ni pelajar, awak gunakan sebulan. Perniagaan awak sebulan. Jadi kalau sebulan apa? Kalikan dengan 30 hari. Alright? Jadi kena hati-hati ke situ. Okey, jawapan hari pun sama, gunakan 2 titik perpuluhan. Kita ikut seperti dalam buku teks, senang. Okey, untuk tempoh kutipan hutang, lagi mengukur kepayaan atau kecekapan perniagaan membuat kutipan hutang dalam jangka masa dalam pelanggan. Lagi kecil, lagi bagus. Okey, alright. Okey, dan last, tempoh pembayaran hutang. Pembayaran maksudnya apa? Kita pula bayar. Berapa banyak, berapa lama masa kita bayar hutang kepada pembekal kita. Siapa pembekal kita? ABB. ABB bagi dengan apa? Belian kredit. Kali dengan apa? 365 hari. Dapatlah jawapan hari, buat 2 titik perpuluhan. Okey? Alright, selesai. Okey, siapa nak tanya tentang formula ni? Okey tak? Siapa nak tanya sekali lalu? Ada tak? Sebelum kita buat latihan. Ada? Tak ada, saya teruskan. Okey, pelajar. Okey, jadi pelajar, cikgu teruskan. Ni bab 1. Khairul Farhan. Ini bab 1. Bab 1 dan latihan 5. Modul 1 Okey, alright. Okey, jadi pelajar, cikgu teruskan. Okey, pelajar. Jadi sebenarnya contoh dalam buku teks cantik. Buku teks banyak dia bagi contoh. Bagus. Untuk saya buka je buku teks. Mula-mula keluar dulu buku teks dulu. Pelajar tengok buku teks bagus. Contoh-contoh dia bagus. Lebih padat lah. Lebih padat. Okey. Untuk hari ini pelajar boleh rujuk juga buku teks. Tak ada masalah. Okey, untuk hari ini cikgu nak fokus pada soalan SPM. Okey, soalan SPM. Jadi pelajar tolong tekan kalkulator. Keluarkan kertas sikit-sikit. Okey. Bantu cikgu sama-sama kira. Cikgu bantu cikgu sama-sama kira. Okey, jadi yang ini cikgu akan splitkan ni. Okay, cuma awak boleh nampak ke tak nampak tu je. Cikgu risau lah. Cikgu besarkan sikit dia punya ni. Kalau cikgu besarkan ni, soalan cikgu nampak tak? Kita mula dengan SPM 2012. Boleh nampak tak belajar? Kalau tak nampak nanti beritahu Okey, alright. Okey, jadi yang sebelah sini cikgu akan gunakan kertas jawapan cikgu. Okey, kalau kertas jawapan cikgu macam ni boleh nampak tak? Nampak tak kertas jawapan cikgu? Boleh. Boleh okey, alright. Okey, kalau ni tak boleh beritahu cikgu cuba besarkan. Rasanya
Okey, dah cukup persoalan ni. Sekejap. Okey, alright. Okey, jadi pelajar sama sambil tu cikgu akan bacakan soalan sekali dulu. Okey pelajar, dia dah bagi soalan ni pelajar mirip juga dalam buku teks, sama juga Okey pelajar, maklumat berikut dipetik daripada rekod perekonomian bagi 2 buah perniagaan. Okey, perniagaan perabot berakhir pada 31 Mac 2012. Okey, kalau pelajar tanya, cikgu, sama ke kita punya ni 2012 ni dengan kita punya KSSM 2017 ni? Sama pelajar, sama. Kita punya sama. Kita perekonomian topik kita lebih kurang saja. Pelajar cuma ada beberapa topik yang dulu iaitu penggajian saja dibuang. Yang lain semua pelajar diguna pakai sama. Cuma soalan yang saya ambil ni dia dah tukar istilah-istilah yang terbaru, KSSM-nya istilah. Untuk soalan SPM 2012. Istilah dulu berbeza, pelajar, istilah-istilah Tapi yang ini untuk buku apa ni? Koleksi soalan SPM ni, cikgu dapatkan dia dah memang tukar istilah. Okey, bagus dah. Okey, seterusnya. Okey pelajar, yang pertama, dia dah bagi perdagangan, jualan, samalah untuk sampai untung bersih. Lepas tu dia dah bagi PKK. Dah bagi PKK. Okey pelajar. Dia nak soalan dia. Soalan dia nak apa? Okey. Menghitung nisbah bagi perniagaan Sira dan Mega. Dia nak dua-dua. Jadi pelajar, bila dia nak dua, automatik pelajar kena buat jadual. Jadual ni pelajar dia tak sediakan. Pelajar kena buat sendiri. Okey, dalam buku teks dia bagi banyak contoh tentang perkara seperti ini, seperti perbandingan. Dia ada banyak banding. Bandingkan antara perniagaan, bandingkan tahun, bandingkan dengan tahun perekonomian pertama, tahun perekonomian kedua pun sama. Banyak jenis perbandingan. Jadi sebut je, dia suruh buat dua jenis, pelajar kena buat dalam bentuk jadual. Kena ingat Okey, alright. Jadi pelajar, okey kita tak payah ni kat bawah ni kita tengok ini saja. Sekejap Okey, cikgu ada dah bekalkan kat sini. Okey, jadi harap-harap pelajar boleh nampak. Okey, dia nak peratus untung kasar. Cikgu dah tuliskan peratus untung kasar, peratus untung bersih. Ulangan atas modal dan nisbah semasa. Okey, selesai. Okey, jadi pelajar tengok soalan kat sini. Kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama. Dia nak peratus untung kasar atas jualan. Jadi tolong cikgu kira je. Tolong cikgu kira. Okey, tolong cikgu kira. Yang pertama. Peratus untung kasar atas jualan. Apa formula dia? Untung kasar. Untuk Sira Enterprise. Berapa untung kasar Sira Enterprise? Jumpa tak? Ada tak untung kasar? Ini. Untung kasar dah ada. Bagi dengan apa? Jualan bersih. Okey, jualan bersih dah ada. Boleh? Okey, jadi berapa dapat nilai dia? Untuk Sira untung kasar dia berapa? 89488. Betul? 89488. Bagi dengan jualan bersih. Berapa nilai jualan? 3, berapa tu? 1,39825. Dapat tak belajar? Boleh tak? Boleh Okey, alright. Okey. Dapatkan jawapan. Berapa pelajar dapat jawapan? Tolong cikgu. Okey, dapat tepat 64%. Okey, 64%. Okey, alright. Kalau jawapan pelajar tak sama seperti yang cikgu bentangkan, kita bincangkan. Okey, manakala Mega Enterprise sama je pelajar. Yang penting apa dia? Yang penting kalau pelajar ingat, pelajar kena ingat formula. Tak ingat formula tak boleh. Mesti ingat formula. Okey, peratus untung kasar sama margin untung kasar lah. Sama. Okey, untuk Mega pula. Berapa Mega punya? Meganya ialah untung kasar dia adalah 89370. Bagi dengan berapa? Jualan. 148950. Okey, berapa dapat pelajar? Tolong cikgu. 60%. Okey. Boleh kita buat secara pantas. 60%. Okey, 60%. Okey. Apa nanti sambil-sambil ni buat santai-santai dengan cikgu. Lepas ni cikgu bagi latihan, nanti cuba buat sendiri. Okey, selesai. Okey, berikutnya nombor 2. Peratus untung bersih atas jualan. Mana untung bersih? Cari pula untung bersih. Untung bersih yang bawah ni. Untuk Sira, untuk Mega. Okey, jadi masukkan. Atas jualan bersih. Jadi senang belajar. Lepas tu kalau tak buat soalan ni rugi belajar. Markah dia sampai 20 markah belajar. Banyak. Okey, jadi belajar peratus untung bersih. Jadi untung bersih. Bahagi dengan jualan bersih. Berapa untung bersih? 69913. Betul? Bagi dengan apa? Jualan bersih. 1,39825. Tolong kira. Berapa dapat? Dapat 50%. Okey, yang lain dapat tak? Sama tak? Sama. 50% sama. Bagus, sama. Alright, bagus. Okey, alright. Berikutnya untuk Mega, cerita yang sama. Berapa Mega?
496. Betul, 71496. Bagi dengan berapa? Berapa jualan dia? Ini jualan dekat atas. 148,950. Betul, 148,950. Boleh Okey, berapa dapat jawapan? Tolong cikgu. 48%. 48%. Tak ada perpuluhan. Tepat. Jawapan dia tepat. Biasa macam tu lah belajar. Dalam SPM, cuma yang best ni penggubal-penggubal SPM buat, yang bagus, jawapan dia cantik. Nombor dia guna cantik, jawapan dia cantik, itu yang best. Kalau pelajar buat dekat buku rujukan, macam-macam jawapan ada. Lepas tu saya kadang pelajar suruh cikgu tunjuk buatkan cara macam mana nak buat selesaikan soalan ni. Saya dah tahu dah. Tengok soalan saya dah tahu ini soalan buku rujukan. Alright. Okey, jadi pelajar berikutnya yang ketiga, pulangan atas modal. Ingat lagi tak pulangan atas modal? Apa formula pulangan atas modal? Formula yang dalam nisbah apa tadi? Yang keempat. Betul, formula yang keempat. Apa dia? Untung bersih bagi dengan apa? Modal awal. Untung bersih bagi dengan modal awal. Okey, berapa untung bersih? Ada tak untung bersih? Dah ada. Untuk sirah, berapa nilai dia? 69913. Betul? Bagi dengan modal awal. Mana modal awal? Jumpa tak modal awal? Modal awal ada kat sini. Okey, mana modal awal? Okey, cikgu tandakan modal awal yang ni. Mana modal awal ni? Berapa ribu tu? 180,000 dan berapa? Dan juga satu lagi 200,000. Boleh nampak okey, cikgu kecilkan sikit boleh tak 105. Okey, boleh nampak 105. Okey, jadi kita tengok. Jadi modal awal untuk sirah adalah berapa? 180. Okey, berapa dapat jawapan? Tolong cikgu. Okey, Diba dah dapat jawapan. Berapa Diba? Dapat jawapan 38.84. Ada perpuluhan kan? Ada perpuluhan. Jadi kena buat perpuluhan. Kena buat berapa? 2 titik perpuluhan. Kalau jawapan 38 je tak diterima. Jadi pelajar kena buat 38.84%. Jadi kena letak betul-betul. Okey, berikutnya. Pulangan atas modal untuk Mega. Mega punya untung bersih adalah 71496. 71496 bagi dengan berapa? Modal dia 200,000. Okey, berapa pelajar dapat? 5. Okey, dapat 35.75. Bagus. Tahniah. Nampak tak? Paling tidak pun hari ni kelas santai-santai pun belajar boleh ingat formula, betul tak? Boleh ingat formula dah dapat cara dah. Sekarang mungkin dah tengah belajar ekon club, belajar ekon yang dahsyat. Hari ni belajar santai-santai, relaxkan kepala. Nanti kita tengok. Okey. Dan nisbah semasa. Apa formula dia? Aset semasa. Okey, cari aset semasa. Okey, jadi cikgu nak highlightkan yang penting je lah. Yang tak penting tak nak. Kita nak fokus pada yang kita nak tengok je. Okey, mana aset semasa? Aset semasa dia berapa nilai dia? Ini. Ambil dia. Okey, ini sirah, ini untuk Mega. Jadi aset semasa untuk sirah ialah 50,800. Bagi dengan liability. Mana liability? Liability untuk sirah. Liability semasa. Betul, liability semasa. Mana dia? Inilah. Ada satu je. Dia bagi satu je. Satu je lah kita ambil. Okey, alright. Jadi berapa jawapan dia? 49,784. Okey, bagikan. Berapa dapat jawapan? 1.02. 1.02. Kalau jawapan 1.02 salah. Kenapa? Salah. Nisbah berapa? Nisbah 1. Ya, mestilah lengkap jawapan dia. Tulis 1.02 salah. Jadi jawapan dia berapa? 1.02 nisbah 1. Ini antara kesilapan yang tak perasan. Tak perasan. Tapi bila pelajar dah buat, dah hantar nanti, baru pelajar tahu, aku terlupa lah tulis nisbah 1. Jadi kena hati. Jadi nisbah 1 ni kena tulis. Wajib tulis. Jadi cikgu highlightkan dekat sini. Cikgu highlight kat sini supaya pelajar alert sikit. Alright, boleh Okey, berikutnya. Nisbah semasa untuk Mega Enterprise. Okey, berapa aset semasa? Aset semasa dia adalah 42,400. Bagi dengan 28,260. Okey, berapa pelajar dapat? 1.5. Ya, bagus. Okey, kalau cikgu dia tak ada 2 titik bulan tapi soalan suruh buat 2. Kalau dapat 1 je lah. 1.5 nak tambah kosong sama juga 1.5 maksud dia sama. Jadi nisbah 1. Boleh belajar? Jangan lupa kat sini. Okey, ini pengiraan yang saya rasa kalau
tak buat, rugilah. Tak buat, rugi. Okey, pelajar kalau pelajar tengok markah dia berapa yang tadi kita buat. Markah dia 4, 4, 4, 4. Jadi berapa ni? 16 markah. Macam ni pelajar, 16 markah. Banyak tak 16 markah? Banyak. 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 Awak buat penyata pendapatan, akaun perdagangan dan untung rugi, sejam awak buat. Betul tak? Kadang-kadang bukan dapat, kalau dapat betul semua tak apa. Tiba-tiba banyak pula salah. Belum tentu dapat 16 markah. Macam ni simple pun dah 16 markah. Jadi pelajar kena buatlah. Jangan tak buat rugi. Okey, seterusnya pelajar. Kalau dia tanya, nyatakan perniagaan menawarkan pelaburan yang terbaik. Mana kita nak gunakan? Biasa dia berikan satu alasan yang kat sini. Ini cikgu terus bagi jawapan lah pelajar. Cikgu tak nak kupas banyak lah yang ni. Okey, alright. Jadi pelajar, Sira menawarkan pelaburan yang terbaik. Okey, kenapa kita pilih Sira? Kenapa kita pilih Sira? Okey, jawapan dia mesti pelajar kena tulis dulu. Pelajar pilih perniagaan mana? Sira ke ataupun nama satu lagi siapa? Mega. Sira atau Mega? Sira atau Mega. Jadi kita dah putuskan ke sini, kita pilih Sira. Kenapa Sira? Kalau kita tengok jawapan, mana yang lebih tinggi? Peratus untung kasar, mana lebih tinggi? Kalau ikutkan siapa yang menang? Yang menang ialah Sira. Sira. Peratus untung bersih pun Sira menang. Jadi kita pilih Sira. Alright. Okey. Jadi pelajar kita boleh lihat kat sini. Peratus untung bersih dan peratusan untung kasar dan peratusan untung bersih atas jualan adalah lebih tinggi berbanding. Jadi pelajar yang pertama keyword dia pelajar kena tahu. Ini keyword dia. Keyword dia apa? Sira. Pilih dulu perniagaan mana. Okey, kenapa? Kenapa? Okey, ini keyword dia. Apa keyword dia? Lebih tinggi. Keyword pertama. Kedua ialah apa? Berbanding. Mesti ada ayat. Ayat ni mesti ada. Kalau ayat ni tak ada, tak diterima. Berbanding dengan apa? Mega. Mega ni kena tulis. Jangan tulis Sira Trading. Ramai yang tulis apa? Sira Trading. Kerana apa? Peratusan untung kasar dan untung bersih lebih tinggi. Itu je tulis. Dapat satu markah saja. Markah dia 2. Jadi pelajar, apa nak dapat satu markah? Berbanding Mega Enterprise. Iaitu 64 dan 50% masing-masing. Kalau tak tulis peratus ni pun tak kisah. Yang penting berbanding Mega Enterprise. Itu paling penting. Okay, dia nak satu. Tapi jawapan bagi 2. Okay, satu lagi. Kenapa dia pilih Sira? Sebab pulangan atas modal lebih tinggi. Okay, pulangan atas modal lebih tinggi. Jadi pelajar tulis apa? Tadi jawapan kita Sira. Jangan buat dua-dua. Ni dia bagi jawapan 2. Jadi pelajar boleh pilih mana-mana. Okay, pulangan atas modal lebih tinggi. 38.84 berbanding. Lebih tinggi ada. Berbanding ada. Berbanding dengan siapa? Mega Enterprise ada. Baru dapat 2 markah. Betul. Bagus. Okay. Alright. Okay. Boleh ni? Okay. Ada nak tanya apa-apa? Cikgu. Kalau peratusan untung kasar tu dekat Mega lebih tinggi berbanding Sira. Dan peratus untung bersih Sira Trading pula yang tinggi. Okey. Gunakan ayat. Okey, kalau kita pun contohlah, kalau kita dia fight dia seri betul tak? Sira dengan Mega ni dia seri. Betul? Ada 4 poin ni, ada 3 poin ni, contohlah kita nak bandingkan dengan 1 dan 2. Okey, 1 Sira menang. 1 contoh sini ialah 58%. Satu lagi Mega. Jadi bila jawapan awak pilih Mega, awak kena tulis Mega. Awak kena tunjukkan kenapa awak pilih Mega. Kalau awak pilih Mega Enterprise, jadi jawapan awak apa? Awak kerana apa? Sebab pulangan peratus untung bersih atas jualan lebih tinggi berbanding dengan siapa? Sira Trading. Boleh? Cikgu, maksudnya dia tak payah stick dua-dua pun lah. Untung bersih dengan untung kasar. Tak payah. Tak payah. Buat satu je. Pilih satu je. Ini kebetulan dia menang dua-dua. Dia menang dua-dua. Boleh? Kebetulan dia menang dua-dua. Kalau dia menang satu je, awak tengok seri nak pilih mana ni? Boleh. Jawapan akan terima dua-dua. Tapi awak tunjukkan bawah ni huraian awak mesti yang menang. Faham tak yang cikgu masukkan istilah menang ni? Faham tak? Faham. Faham itu maksudnya. Alright? Okay. Ada juga keputusan dia, kita buat analisis. Kita tengok, macam mana nak pilih ni? Ini 64, ini contoh 58. Adakah kita nak ambil Sira ke mana? Boleh, kita boleh. Sira pun betul, Mega pun betul. Tapi kalau pilih Mega, mesti tunjukkan kekuatan Mega bagi peratus untung bersih atas jualan. Untuk peratus untung kasar, jangan tunjuk. Tak payah tunjuk. Alright? Sebab tu dia nak satu saja. Berikan alasan. Alasan ni dia open. Open. Okey. Okey, berikutnya. Dia tanya apa? Perniagaan manakah mempunyai kedudukan kewangan yang stabil dalam jangka masa pendek?
Kalau kedudukan kewangan jangka masa pendek, tak lain tak bukan kita mesti gunakan nisbah semasa. Nisbah semasa. Betul? Okey, nisbah semasa. Kita tengok mana yang paling rendah. Mana paling tinggi. Okey, 1.02 dengan 1.5. Jadi automatik siapa? Mega Enterprise yang menang. Ini jawapan muktamad. Mesti Mega. Tulis sirah salah. Betul? Okey, jadi tulis Mega dulu. Tulis jawapan dulu. Mega Enterprise. Kerana apa? Mempunyai kedudukan kewangan yang stabil, jangka masa yang stabil jangka pendek kerana Mega Enterprise mempunyai kemampuan bayaran hutang dalam jangka pendek yang baik berbanding Sirah Trading. Ayat tadi yang banding kepada baik tu, ini digunakan ayat ini je. Digunakan ayat sini. Kedudukan kewangan yang stabil dalam jangka masa pendek. Betul. Kerana apa? Kerana apa ni? Berbanding Sirah. Yang lebih baik. Yang ini digunakan lebih baik. Okey, nak gunakan lebih tinggi boleh tak? Lebih tinggi berbanding sirah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Nak gunakan lebih baik pun boleh, lebih tinggi pun boleh. Betul. Jadi, dia punya yang penting jawapan dia apa? Mesti ada lebih baik. Mesti ada berbanding. Berbanding dengan siapa? Sirah. Okey, itu. Keyword dia sama macam yang kat atas cikgu terangkan. Boleh? Okey, berapa nilai dia? 1.51 berbanding dengan sirah berapa? 1.02. Alright. Okey, boleh ni? Boleh Okey, alright. Jadi bila kita menanda ni kita akan tengok keyword-keyword ni lah. Pelajar kena hati-hati. Ada tak berbanding? Ada tak yang mana disebut lebih tinggi, lebih banyak? Pelajar kena tengok. Okey, alright. Okay, siapa nak tanya terus tanya terus mencela je. Cikgu cakap memang tak berhenti ni. Terus cikgu pun tak baca chat. Okey, alright. Siapa nak tanya terus tanya Okey, seterusnya kita buat SPM berikutnya. Okey, SPM 2014. Okey 2014. Oh, banyak juga ada bagi ni Okey, alright. Okey, jadi kita baca yang ni dah. Okey. Maklumat berikut diambil daripada buku perniagaan Tompok Trading dan Impian Setia Trading pada 30 Jun 2014. Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, apa dia bagi? Banyak ni bagi. Jualan, belian, inventory. Banyak ni. Inventory akhir, kos jualan. Kos jualan dia dah bagi. Belanja, untung bersih, akaun belum terima, tunai, overdraft bank, insurans prabayar, akaun belum bayar, pinjaman, modal. Ini boleh dikatakan soalan aras tinggi lah pelajar. Soalan aras tinggi bagi analisis dan tafsiran. Okey, tapi tak apa. Cikgu tak nak awak stres-stres. Relax, tenang-tenang je. Buat sama-sama dengan cikgu. Okey, semua urus niaga, belian dan jualan adalah secara kredit. Ingat, semua urus niaga, belian dan jualan adalah secara kredit. Dia dapat mention kat sini. Boleh? Maksudnya apa? Belian yang dekat atas, belian dan jualan ni adalah urus niaga apa? Adalah urus niaga kredit. Betul? Jadi kena hati Okey, Impian Setia Trading dia dah bagi tokokan. Peratus untung bersih atas jualan dia dah bagi. Pulangan atas modal dia. Okey pelajar. Jika dia dah bagi jawapan ni, pelajar kena hati. Bila dia dah bagi jawapan, biasa dia suruh hitung. Kali ni dia bagi jawapan. Dalam jawapan ada jawapan. Jadi kena hati. Dalam jawapan ada jawapan. Jadi pelajar kena hati. Tengok pada soalan. Nanti kita tengok soalan-soalan yang macam ni Okey. Alright. Mengira apa dia nak? Mengira nisbah. Okey, tokokan peratus untung bersih. Pulangan tak modal, nisbah semasa. Okey, ini semua cikgu dah catatkan. Kita akan buat satu persatu. Okey, kita akan buat satu-satu. Okey, cikgu tunjukkan soalan kat sebelah. Okey, yang pertama dia suruh buat apa? Kirakan untuk tompok. Okey, yang mana tompok? Tompok yang dekat atas. Okey, tompok yang kat atas ni. Okey, cikgu bayangan tompok ni boleh nampak tak? Boleh nampak tak tompok? Boleh Alright, okey. Boleh Okey, jadi okey, alhamdulillah. Okey, kalau nampak sama-sama kira dengan cikgu. Yang pertama, apa formula tokokan? Okey, pelajar mesti tulis formula. Kalau jawapan pelajar salah, ini akan salah. Jalan kerja pun salah, tapi akhirnya jalan kerja akan dapat 1 markah. Jadi pelajar akan dapat markah formula. Boleh pelajar? Kalau jawapan pelajar salah, markah formula pelajar dapat. Jadi pelajar kena hati-hatilah. Kalau buat jalan kerja lagi bagus. Okey, untung kasar bagi kos jualan kali 100. Okey, berapa untung kasar untuk tompok? Cari untung kasar dia. Mana untung kasar? Ada tak untung kasar? Untung kasar ada tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada boleh tak hitung? Boleh tak untung kasar? Boleh. Okey, macam mana nak cari? Okey. Pelajar cari dulu. Boleh tak?
Apa formula dia? Okey, formula dia ialah kau ikutkan, ialah apa? Untung kasar, untung bersih dah, untung kasar dah ada belum? Untung kasar tak ada. Kos jualan dah ada. Kos jualan tak payah cari lagi dah. Kos jualan dah ada. Kos jualan dah ada. Betul? Okey, kos jualan dah ada. Okey, jadi kalau ikutkan formula dia nak cari untung kasar, apa formula untung kasar? Jualan bersih tolak dengan apa? Kos jualan. Dapat apa? Untung kasar. Okey, jualan bersih. Ada tak jualan bersih? Ada tak jualan? Ada? 200,000? 200,000. Okey, 200,000. Dah ada. Tolak kos jualan. Berapa kos jualan? Dah ada. 160,000. Ingat lagi tak kos jualan ni? Kos jualan ni ialah, ingat lagi tak? Inventory awal, belian, tolak pulangan belian, tambah Audi, betul tak? Tolak inventory akhir, dapat kos jualan. Okey, alright. Berapa dapat jawapan? 40,000. Okey, 40,000. Tengok jawapan dia, betul tak 40,000? Betul. Bagus. Betul 40,000. Okey, dapat 40,000? Boleh? Yes. Okey, siapa nak tanya. Okey, bagi dengan kos jualan. Kos jualan dah ada. Berapa kos jualan dia dah bagi? 160,000. Okey, boleh dapat tak jawapan? Kira kan? 25% tepat. Patut cikgu kata kalau soalan SPM memang cantik soalan dia. Dia cari nombor tu cantik. Bagus. Saya suka sangat. Okey, alright. Sebab tu orang-orang yang buat soalan SPM ni memang sangat berpengalaman. Bukan biasa-biasa punya. Okey. Alright, yang kedua. Dia nak cari apa? Peratus untung bersih atau jualan. Okey, apa formula dia? Untung bersih bagi dengan apa? Jualan bersih. Untung bersih bagi dengan jualan bersih. Okey, ada tak untung bersih kat sini? Ada. Okey, ada. Jadi cikgu tandakan ya, kita gunakan yang penting je. Yang mana ada untung bersih? Untung bersih yang ini. Berapa nilai dia? 34,000. Betul, 34,000. Okey, bagi dengan jualan bersih. Mana jualan bersih? Ini jualan. Jualan tak ada pulangan jualan, itu jualan bersih. Betul. Okey, berapa dapat? 34,000 bagi dengan apa? 200,000. Okey, berapa pelajar dapat? 17%. Okey, 17%. Okey, boleh ni? Boleh Okey, alright. Okey, berikutnya. Pulangan atas modal. Pulangan atas modal. Okey, pulangan atas modal ialah untung bersih bagi modal awal. Mana untung bersih? Dah ada. Dah sentuh dah tadi. Berapa ribu untung bersih? 34,000. Bagi dengan modal awal. Mana modal awal? Ada tak modal awal dekat sini? Ada. Kat bawah sekali. Jumpa tak modal awal? Jumpa tak? Nampak tak? 425,000. Okey, jadi bagi dengan 425,000. Berapa pelajar dapat? 8%. Cantik. Tepat. Jawapan dia tepat 8%. Boleh Cikgu kalau boleh dalam peksa buat macam ni lah. Inilah cara dia buat. Cuma pelajar dalam peksa, cuma kita takkanlah nak buat type macam ni. Cikgu nak buat ke margin bersih macam ni? Tak payah. Margin bersih ni tulis sekali je kat atas pun dah cukup. Tak payah tulis lagi pun tak apa. Kalau rajin nak tulis, tulislah. Nak tulis. Okey, selesai. Berikutnya. Nisbah semasa. Apa formula nisbah semasa? Aset semasa. Mana aset semasa? Ada tak aset semasa? Okey, labelkan aset semasa. Mana sebutkan aset semasa? Tak ada dekat sini. Ada tak aset semasa? Apa dia? Eka belum terima. Tunai. Lagi apa? Inventory akhir. Lagi? Insurans prabayar. Lagi? Ada lagi tak? Tak ada. Okey, sekarang tambahkan. Cikgu bulatkan. 28,000, 49,315, 750, 600. Tambahkan. Berapa dapat? 78,665. Okey, dapat tak? 78,665. Dapat tak? Dapat. Okey, bagus. Bagi dengan liability semasa. Okey, cikgu hilangkan Cikgu tandakan ni. Hilangkan jap. Okey, bagi liability. Okey, tandakan liability. Mana liability? Akaun belum bayar. Mana akaun belum bayar? Liability semasa. Okey, lagi. Overdraft bank. Okey, overdraft bank. Lagi. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, tak ada. Tambahkan. Tengok jawapan awak. Berapa dapat? Tambahkan. Berapa dapat? 22,506. Betul? Okey, 22,506. Betul. Okey, bagus. Jadi, bagikan, dapatkan jawapan. Mesti nisbah 1. Berapa dapat jawapan?
3.5. 3.5. Dapat dah 3.5. Nisbah 1. Betul, bagus. Okay, boleh ni cara nak buat ni. Boleh tak? Nampak macam sama tapi berbeza. Yang ini lebih detail sikit. Yang ini lebih detail. Okay, okay, alright. Berikutnya. Kadar pusing ganti inventory. Berapa kali kita order barang. Jadi pelajar tengok. Apa formula dia? Okay, pertama pelajar kena kira inventory purata dulu. Sebab formula dia ialah kos jualan bagi inventory purata. Kirakan dulu inventory purata. Okay, apa formula inventory purata? Inventory awal campur inventory akhir bagi dengan 2. Okay, cari inventory awal. Okay, ni cikgu padam dulu. Cikgu nak fokus pada yang kita nak tengok saja. Okay, mana dia inventory awal? Okay, ni inventory awal. 36,000 campur dengan 28,000. Betul? Bagi dengan berapa? Bagi dengan 2. Okay, berapa pelajar dapat jawapan? 32,000. Okay, dapat tak jawapan sama? 32,000. Bagus, betul. Pelajar dapat, bagus. 32,000. Bagus, tahniah. Boleh ikut? Boleh? Okey, seterusnya. Kos jualan. Kos jualan dah ada. Mana kos jualan? Ini kos jualan. Dah ada. Kos jualan bagi dengan apa? Inventory purata. Jadi kos jualan berapa ribu? 160,000. Bagi dengan inventory purata yang awak dapat tadi. Mana yang awak dapat tadi? Pindahkan terus. Pindahkan terus. Dapat apa? 32,000. Jadi berapa dapat jawapan? 5 kali. Nampak cikgu? Nampak tak? Saya bagi tahu memang soalan SPM memang dia buat memang cantik. Jangan risaulah. Okey, habis. Tapi kalau dapat perpuluhan agaknya salah ke? Tak. Memang kadang-kadang jawapan dia pun boleh perpuluhan. Seperti dalam buku teks. Alright, sambung. Okey, tempoh kutipan hutang. Kutipan hutang. Siapa yang kutip? Kita lah kutip. Kutip dengan siapa? ABT. Betul. Sebut je ABT. Kutipan hutang apa formula dia? ABT bagi dengan jualan kredit. Okey, mana ABT kita? Ada tak ABT kita? Tengok. Ada tak ABT? Ada ABT kita yang ini. Berapa nilai dia? 49315. Okey, kita masukkan 49315. Dapat. Bagi jualan kredit. Mana jualan kredit? Kena mention, tengok balik ayat yang dekat bawah. Dia cakap tadi semua. Bagus. Semua jualan adalah jualan kredit. Jadi ini adalah jualan kredit. Betul. Berapa nilai dia? 200,000. Betul. Okey, kali dengan 365 hari. Berapa pelajar dapat? Dapat 89. Ya ke? 90. Betul tak 90? Betul tak? Betul. Okey, betul 90 hari. Nampak? Cantik tau. Banyak-banyak nombor dia susun, dapat nombor tepat tau. Memang hebat lah. Hebat lah. Yang pengubah soalan ni memang cantik lah buat soalan. Okey, alright. Selesai. Okey, boleh ni belajar? Ada nak tanya tak? Bahagian pengiraan. Kalau kita tengok bahagian pengiraan ni je, berapa markah ni? Belajar. Saya pun tak ingat lah. Berapa markah ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Banyak tak belajar 12? Banyak. 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 Kalau tak buat soalan ni, rugi. Saya rasa sangat rugi kalau tak buat. Alright, okey. Jawab soalan yang kedua. Apa dia nak kedua? Okey, dia kata bandingkan prestasi tompok trading dengan impian trading. Bandingkan prestasi bagi setiap nisbah. Bagi setiap nisbah. Okey, dalam 6A. Jadi pelajar dia suruh buat. Okey, dia untuk bandingkan dengan impian. Impian ni dia tak payah kira sebab dia dah bagi. Okey, jadi pelajar kena tengokkan satu-satu. Bandingkan prestasi impian bagi setiap dah pelajar. Ayat dia, bagi setiap nisbah. Jadi pelajar kena classify satu-satu. Satu-satu. Yang tadi bermula dengan apa tadi? Bermula kita buat dengan tokokan. Dengan apa? Tokokan. Peratus untuk mesin. Pelajar kena buat satu. Jadi bila banding je, saya kata banding je, bila ada dua urus niaga, pelajar ada dua syarikat, pelajar kena buat apa? Jadual. Pelajar kena buat jadual seperti ini. Boleh pelajar? Ini jadual pelajar buat. Masa tu 2016 saya ingat lagi lah. 2000 apa tahun ni 2014 saya rasa. Soalan SPM 2014 saya ingat lah. Memang perit lah. Masa tu macam perit lah. Tak pernah keluar soalan sepanjang ini lah. Tiba-tiba keluar sepanjang ni. Tapi siapa yang buat, dia score. Dia buat, dia score. Sebab apa? Sebab apa dia score? Sebab pelajar dia buat saja. Apa saja ramai pelajar-pelajar yang buat, dia ramai berjaya lah dia. Okay, alright. Jadi pelajar kita tengok. Okay, dari segi tokokan. Mana tinggi, dia yang bagus lah. Tu je. Betul tak? Mana yang bagus ni? Tompok trading 25. Tadi kita dapat 25 kan? Kita tulis balik 25%. Tadi kita dapat 25% untuk tompok. Tulis balik 25. Okey, mana kita nak dapat impian? Impian ni dia dah bagi ke atas. Dalam soalan dia dah bagi. Tokokan bagi impian serta trading ialah 30%. Jadi kita ambil. Mana yang bagus?
tokokan mana? Impian setia trading. Betul, sebab dia lebih tinggi. Betul, lebih tinggi bermakna harga jualan lebih tinggi. Okey pelajar, macam ni pelajar. Saya tak berapa setuju jawapan dia. Tadi kita pegang pada apa tadi jawapan dia? Kita nak pegang jawapan dia apa? Macam mana? Kena ada berbanding. Berbanding. Impian setia trading lebih tinggi berbanding apa? Tompok trading. Tompok trading. Itu jawapan dia. Boleh belajar. Nama tompok trading tu mesti ada kat sini. Okey, jadi boleh betulkan nanti. Nanti cikgu bagi skema ni, tapi awak jangan ikut sini Awak ikut seperti yang cikgu cakap tadi. Alright? Ya, okey. Jadi ni lebih tinggi. Okey, cikgu potong lebih tinggi berbanding apa tadi? Berbanding tompok trading. Okey, itu yang syarat-syarat dia bila buat perbandingan. Jadi pelajar kena hati. Alright? Okey. Okey, habis. Lepas tu pelajar Saya nak letak persen dia. tak payah sebab persen dia kita dah nyatakan kat sini. Kalau macam ni persen dah ada kat sebelah-sebelah macam ni tak payah. Kita dah membadai cakap macam ni kita dah tahu dah. Kalau tak buat apa kita buat jadual kan. Kalau pelajar tak buat macam ni, pelajar terus buat macam ni, tu pelajar kena tulis persen. Alright? Boleh pelajar? Yang lain samalah pelajar saya rasa. Boleh tak? Yang lain tak payah bincang lah Sama Boleh tak? Boleh Okey, jadi awak boleh ikut saya lagi tak ni? Boleh? Boleh Okey, kita pergi satu lagi soalan. Okey, alright. Okey, kalau boleh pelajar kita buat SPM 2017. Pelajar, daripada 2012 sampailah 2020, 4 soalan je pelajar keluar. Jadi kita bincanglah pelajar. Paling tidak hari ni dah ulang kaji soalan SPM semua untuk tafsiran penyata kewangan. Okey tak? Ada apa nak cakap? Boleh tak? Okey, cikgu cubalah. Cikgu cuba perbagaikan. Okey, okey, jadi pelajar kalau pelajar suka cikgu bincangkan soalan SPM, kita bincangkan soalan SPM. Lepas-lepas ni kita bincangkan soalan SPM je semua. Jadi pelajar dapat. Okey? Alright. Jadi SPM 2017 kita tengok. Okey, bentuk dia lain. Anda dikehendaki membantu Cik Cia untuk mengukur prestasi perniagaan perniagaan apa ni? Perniagaan beliau berdasarkan maklumat berikut. Okey, dia dah bagi jualan, belian, pulangan keluar. Pulangan keluar ni pulangan apa belajar? Pulangan keluar ni pulangan apa? Pulangan jualan. Ya ke pulangan jualan? Pulangan belian. Pulangan belian. Pulangan apa? Pulangan belian. Okey, pelajar jadi kena hati-hati. Kenapa pulangan keluar ada pulangan belian? Pelajar, keluar ni merujuk pada barang kita. Barang kita keluar daripada kita. Bila keluar, kita pulang ke customer pulang? Barang tu keluar daripada kita. Kita yang pulang, kita pulang. Sebab tu pulangan belian. Kalau customer pulang, customer yang pulang barang, pelajar, customer pulang barang pada kita, kita dapat. Barang tu masuk. Betul, itu dinamakan apa? Pulangan masuk. Boleh belajar. Pulangan jualan adalah pulangan masuk. Boleh Jadi kena hati-hati kat sini. Okey, inventory awal dah ada. Lepas tu modal awal dia dah bagi. Belanja kendalian ni belanjalah. Pelajar ingat belanja je cukup. Belanja kendalian. Kos pembiayaan pinjaman RM5,700. Kos pembiayaan pinjaman ni bukan pinjaman tau. Kos-kos ni macam interest ke dan sebagainya. Okey, alright. Okey, maklumat tambahan. Inventory pada 30 April 2017 bernilai RM5,200 pada kos dan RM5,000 pada harga pasaran. Pelajar nak ambil mana ni? Ambil RM5,200 ke ambil RM5,000? Kalau ikutkan inventory akhir. Betul. Ambil nilai yang paling rendah. Betul? Ambil nilai yang paling rendah. Okey, cikgu catat. Okey, berikutnya. Nombor 2. Nota kredit dihantar setelah invoice jualan kerana kesilapan penghantaran barang. Maklumat ini belum direkodkan. Okey, pelajar. Nota kredit, kita hantar nota kredit. Jadi, ini apa, pelajar? Sebut nota kredit ialah mengenai apa, pelajar? Sebut nota kredit je, kita pasal apa? Kalau invoice je, mesti jualan atau belian. Kalau nota kredit, mesti apa? Pulangan. Okey, pulangan. Macam mana nak tahu pulangan belian ke pulangan jualan? Hantar. Kita hantar ke kita terima? Kalau kita beri nota kredit, mesti apa? Beri pada customer. Boleh belajar? Kalau kita terima daripada pembekal. Okey, jadi pelajar kena tahu. Hantar maksudnya apa? Pulangan jualan. Pulangan jualan. Okey?
Pulangan jualan ada tapi belum direkodkan. Boleh? Berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Jangan lupa. Okey, nilai dia berapa tadi? 500. Okey, 500. Kita letak 500. Okey, 500 selesai. Okey, 500. Okey. Yang pertama, sediakan akaun perdagangan. Dia nak perdagangan pelajar. Okey, buat perdagangan dan untung rugi. Tapi maklumat tak banyak pelajar, sikit je. Okey, boleh tak? Cikgu draftkan sikit. Cikgu buat santai-santai je. Okey, bagikan nombor je kat cikgu. Okey, akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, jualan. Okey, berapa nilai jualan? Sebut je nombor. 84,180. Okey, 84,180. Okey, bagus. Tolak pulangan jualan. Berapa pulangan jualan tadi? Yang belum rekod. Okey, 500. Bagus, ingat. Okey, berapa dapat jualan bersih? Okey, 83,680. Pelajar boleh jelas tak? Boleh tak? Nampak skrin cikgu jelas tak? Jelas Okey, alright. Okey, nampak Okey, inventory awal. Berapa nilai inventory awal? Ada tak dalam soalan? Ada. Inventory 1 November. Berapa ribu? 4,200. Okey, alright. Belian. Berapa nilai belian? 52,300. Okey, bagus. Pulangan keluar ataupun pelajar, cikgu nak tanya kalau pulangan keluar tapi tulis pulangan belian. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Istilah yang sama. Jadi berapa nilai dia? Tolak berapa? 800. Okey. Kalau ikutkan tambah Audi tak ada. Audi tak ada. Jadi terus buatlah. Terus dapat kos barang dijual. Berapa dapat? 52,300 tolak 800. 51,500. Tambahkan. Tambahkan. Berapa dapat? Okey, 55,700. Ini dinamakan apa? KBDJ. Betul? KBDJ. Okey, dan last sekali tolak inventory akhir. Berapa nilai inventory akhir? Ambil nilai paling rendah, 5,000. Okey, berapa dapat kos jualan? 50,700. Pelajar, minta maaf pelajar. Cikgu macam laju sikit lah ni. Pelajar-pelajar boleh ikut tak? Boleh Okey. Okey, last sekali untung kasar. Ini kalau dah peksa macam ni, isi tempat kosong je, seronok tak? Seronok. Best pelajar. Buat macam cikgu je. Senang buat. Betul tak? Tak payah pening kepala. Okey. Okey, seterusnya. Tambah hasil. Okey, ada tak hasil kat sini? Ada tak hasil? Ada tak sewa diterima, komisen diterima? Kadang-kadang ada sebut hasil. Tak ada. Tak ada. Okey, biarkan je lah. Tambah hasil tak ada. Betul ke tak ada? Kita tengok. Tak ada. Memang tak ada. Okey, tolak belanja. Belanja ada dua. Apa dia belanja? Yang ni ramai pelajar keliru lah. Ramai pelajar keliru. Kenapa dia keliru? Dia ingatkan pinjaman. Pinjaman dia akan sebut pinjaman. Kos pembiayaan ni belajar kos pembiayaan macam-macam lah belajar. Melibatkan kos-kos yang semasa kita nak buat pinjaman. Apa kos-kos yang terlibat? Belajar jadi ada dia. Okey, jadi pelajar yang ini ramai pelajar confuse kat sini. Jadi dia adalah belanja. Jadi pelajar masukkan belanja kendalian memang belanja. Jadi berapa nilai belanja kendalian? 15,320. Berapa belanja pembiayaan pinjaman? 5,700. Tambahkan dapat apa? Betul tak jawapan dia? 21,020. Betul tak? Double check. Betul. Okey, betul. Lepas tu nak buat apa? Tolakkan. Dapat apa? Dapat untung bersih. Dapat tak untung bersih? 11,960. Dapat untung bersih 11,960. Okey, alright. Selesai. Okey, nombor 2 Roman. Okey, dia nak apa nombor 2 Roman? Okey, nombor 2 Roman ialah dia nak formula macam tadilah. Kadar pusing ganti inventory, markup, untung kasar, margin untung bersih, pelaburan, pulangan atas pelaburan. Okey, kita tengok sekali lalu. Okey, formula. Kadar pusing ganti inventory. Kos jualan. Kos jualan dah ada tadi. Berapa nilai kos jualan tadi? Kos jualan dah ada berapa ribu? 50,700. Okey, bagi dengan berapa inventory purata? Okey, dah tahu. Ini dah tahu. Okey, 50,000. Okey, yang ni jawapan dia cikgu tak terima jawapan ni. Jadi cikgu akan buat jawapan lain. Berapa ribu tadi jawapan dia? 50,700. Okey, bagi inventory purata. Okey, inventory purata cikgu terus buat kat sini. Inventory awal 4,200. Campur inventory akhir. Berapa inventory akhir? 5,000. Bagi dengan berapa? 2. Cikgu buat kat sini. Okey, berapa dapat jawapan?
4,600. 4,600 untuk yang mana? Untuk dua-dua ke ni? Apa? Untuk, okey, cikgu balik tulis balik. 50,700 bagi dengan berapa? Inventory berapa? 4,600. 4,600. Okey, berapa dapat jawapan? 11,02. 11.02 kali. Yes. Betul? Betul kali. 11.02 kali. Okey, alright. Okey, selesai. Okey, berikutnya. Markup. Apa masuk markup? Ialah tokokan. Tokokan. Sama. Tokokan. Okey, apa formula tokokan? Untung kasar bagi dengan kos jualan. Okey, untung kasar. Dah ada belum untung kasar? Kita dah buat. Mana untung kasar kita tadi? Ini. 32,980. 32,980. Boleh Kita ambil ke atas. Bagi dengan kos jualan. Kos jualan pun dah ada kat atas tadi. Berapa nilai kos jualan? 50,700. Okey, jadi cikgu masukkan 50,700. Bagi dengan berapa? Bagi dengan kali dengan 100, berapa dapat jawapan? 73.4. Betul ke? 65.05. 65.05. 65.05. Boleh Okey, boleh Okey, lepas tu margin untung kasar. Margin untung kasar kita gunakan formula yang sama tadi. Untung kasar dah ada kat atas, masukkan untung kasar. Bahagi dengan jualan. Okey, jualan berapa nilai jualan? Tadi jualan ambil kat atas kali jualan. Jualan ambil jualan ke ambil jualan bersih? Ambil jualan ke jualan bersih? Pelajar. 84,180 ke 83,680? Ambil 84 ke ambil 83? Ambil berapa? Berapa? Kita akan ambil berapa? Ambil berapa? Kita ambil jualan bersih. Jualan bersih. Jadi cikgu tambahkan sikit. Jualan apa kita ambil? Jualan bersih. Jualan bersih ialah apa? Jualan tolak pulangan jualan. Kalau pulangan bersih, pulangan jualan tak ada, jualan itu adalah jualan bersih. Boleh? Okey, bagikan. Berapa dapat jawapan? Tolong cikgu. 39.41. Okey, betul. Jawapan dia 39.41. Bagus. 39.41. Okey, alright. Selesai. Okey, berikutnya. Margin untung bersih. Okey, apa formula dia? Untung bersih bagi dengan jualan apa? Jualan bersih. Sama tadi. Untung bersih. Mana untung bersih? Untung bersih kat bawah. Okey, sebut nombor, nampak tak? Berapa nombor dia? Untung bersih. 11,960. Okey, untung bersih ialah 11,960. Bagi dengan berapa? Jualan bersih tadi. Sama jualan bersih. Berapa nilai dia? 83. Ini cikgu nak tambah sikit lah. Tambah dengan jualan bersih. Okey, jadi berapa dah pelajar dapat? 14.29. Okey, dapat tak? 14.29. Dapat? Okey, dapat. Boleh Okey, dapat. Okey, habis. Selesai berikutnya. Okey, berikutnya. Pulangan atas pelaburan. Okey, pulangan atas modal pelaburan. Okey, pulangan atas modal. Sama formula dia. Betul tak? Untung bersih bagi dengan modal awal. Okey, untung bersih dah ada kat atas. Berapa tadi untung bersih? 11,960. Okey, bagi dengan berapa? 50.300. 50,300. Berapa dapat jawapan? 23.78. 23.78. Okey, dapat tak yang ni? Dapat. Dapat Boleh Okey, alright. Jadi selesailah yang ni. Okey, habis. Okey, habis. Okey, last. Pelajar last. Dapat. Okey, dapat Alhamdulillah. Okey, setakat ni boleh tak? Boleh ikut tak apa yang cikgu ajar ni? Nampak tak apa kaitan yang kita belajar ni? Nampak Boleh Okey, alright. Okey, kalau dah boleh, last kali soalan yang terakhir yang terbaru keluar dalam dalam SPM ialah SPM apa? SPM 2019. Okey, alright. Cikgu dapatkan soalan. Okey. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan rancak niaga pada tahun berakhir 31 Mei 2019. Okey, dia dah bagi dah. Jualan, dalam jualan ni ada jualan kredit 200,000. Jadi kena hati-hati Inventory awal, inventory akhir, belian, hasil. Jumlah hasil operasi ni, jumlah hasil lah. Hasil, untung kasar, tambah hasil. Tolak belanja, ini belanja. Okey, bank, akaun belum terima, akaun belum bayar. Tunai, pinjaman bank. Pinjaman bank, modal pada 1 April 2018, 480,000. Okey, maklumat tambahan. Peratus untung kasar 35%, 0.2. Pulangan atas modal 30.8. Pelajar macam tu dah peksa pelajar kena baca soalan satu-satu. Tapi dengan kadar laju sikit lah. Okay, nisbah semasa 27.1. Di 27 nisbah 1.
Kutipan hutang jatuh 35 hari. Anda dikehendaki menghitung nisbah-nisbah berikut bagi tahun berakhir. Okey, jawapan dalam 2 titik perpuluhan. Buat 1 titik perpuluhan salah. Walaupun nampak macam sama. Sebab apa? Soalan dah sebut. Soalan dah sebut mesti guna 2 titik perpuluhan. Okey, jadi kena tarik ke sini. Okey, yang pertama kita nak kira apa ni? Sekejap, Cikgu tak masukkan jawapan dia lah, pelajar. Ada. Okey, ada. Okey, alright. Ini jawapan dia lah. Okey, kita akan tengok jawapan dia kat sini. Okey, boleh nampak tak? Ke cikgu nak besarkan sikit? Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, boleh nampak. Okey, nombor 1. Okey, 1 dah apa? Peratus untung kasar atas kos jualan. Okey, tokohkan. Okey, cari untung kasar. Ada tak untung kasar kat sini? Ada tak untung kasar? Tak ada. Tak ada, boleh tak cari untung kasar? Boleh. Okey, pertama, formula dia adalah apa tadi nak cari untung kasar? Jualan bersih tolak. Jualan. Okey. Jualan bersih, dah ada belum jualan bersih? Dah ada. Berapa ribu? 100 ribu. Betul. Okey, kos jualan ni. Macam mana nak cari kos jualan? Sekali lalu, kalau sebut kos jualan, kos jualan itu adalah bermula dengan inventory awal. Betul belajar? Tambah dengan apa? Belian. Betul? Tolak dengan apa? Pulangan belian. Tambah dengan apa? Tambah dengan Audi. Betul? Tolak dengan apa? Last sekali. Tolak apa? Inventory akhir. Dapatlah kos jualan. Boleh belajar? Tak payah buat perdagangan. Tak payah. Belajar buat konsep matematik je. Okey, tekan calculator terus. Berapa inventory awal? Okey, cikgu tandakan biru. Inventory awal 50,000. Okey, tambah dengan belian. Ada tak belian? Ada. Belian 428. Ada. Tolak pulangan belian. Ada tak pulangan belian? Tak ada. Tak ada. Okey, tambah Audi. Ada tak angkutan masuk, upah, duty atas belian, insurans atas belian? Ada tak Audi? Tak ada. Tak ada. Okey, tolak inventory akhir terus. Jadi tambah, tolak. Okey, berapa pelajar dapat? 431,000. Berapa dapat? Dapat confirm? 4. Cepat. Berapa dapat? Okey, berapa dapat jawapan? Kongsi dengan cikgu. 431,000. Saya dengar suara awak ngeri ya. Macam tengok cerita hantu Okey, 600,000 tolak 431. Berapa dapat? Tolong cikgu cepat respon. Tolong kira. Okey, tengok sama tak? Betul lah. Hebat awak. Hebat, betul. 169,000. Betul? 169,000. Bagus. Okey. Clear tak? Untung kasar ni clear tak? Clear Okey, alright. Tolak dengan kos jualan. Kos jualan kita dah kira warna biru ni. Berapa nilai kos jualan? 431. Betul. Okey, berapa dapat jawapan? 3.39.21. Mesti 2 titik perpuluhan. Okey, jawapan cantik. Betul. Okey, alright. Kalau jawapan salah macam mana? Jawapan salah, dia tak bagi sini, dia akan bagi jawapan kat sini. Betul. Jawapan jalan kerja salah, dia akan bagi jawapan sini. Paling tidak, kalau 2 markah, pelajar dapat 1 markah. Okey, alright. Kalau jawapan betul, dia terus dapat markah jawapan betul 2 markah kat sini. Alright. Okey, seterusnya. Pulangan atas modal. Untung bersih bagi dengan modal awal. Okey, untung bersih. Nampak tak? Soalan dia macam sama. Tapi trend soalan tu, SPM dia dah ubah-ubah sikit. Kenapa? Sebab dia tahu. Tahun dulu dah keluar macam ni. Tahun ni kita keluar lain lah. Nampak tak belajar? Dia nampak kelainan sikit. Lepas tu belajar kena kuasai soalan SPM ni. Alright. Nanti mungkin tahun 2021, dia keluar lain sikit. Dia keluar. Tapi persamaan tu nampak lah. Okey. Untung bersih. Berapa untung bersih? Ada tak untung bersih kat sini? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, apa formula untung bersih? Untung bersih. Okey. Okey, bagus. Untung kasar. Kita start untung kasar. Tambah dengan hasil. Dalam perdagangan untung rugi kan, tambah hasil, tolak belanja. Okey, tolak belanja. Untung kasar dah ada. Berapa untung kasar? Untung kasar ialah tadi 169,000. Okey, tambah hasil. Ada tak hasil? Cari hasil.
3.000. Hasil, ini hasil. Hasil 3,000. 3,000. Okey, yang lain cikgu padam dulu. Tak nak ganggu. Fokus pada yang cikgu tandakan je. 3,000. Tambah 3,000. Tolak belanja. Berapa belanja? Belanja yang ni. 15,000. Tolak 15,000. Okey, belajar. Berapa pelajar dapat? 157.000. 157,000. Bagus. Bagus pelajar. Okey, alright. Bagi dengan modal awal. Mana modal awal? Cari modal awal. Ada tak modal awal? Ada. Kat bawah. 180. Okey, 480,000. Ada. Jadi bagikan. Okey, berapa pelajar dapat? Okey, dapat tak? 32.71%. Dapat tak? Boleh? Dapat. Okey, alright. Berikutnya. Okey, sikit lagi belajar. Sikit lagi dah sejam lebih dah ni Okey, tak apa, kita teruskan sikit. Okey, berikutnya. Nisbah semasa. Aset semasa bagi liability semasa. Okey, kita cari aset semasa. Mana aset semasa kat sini? Ada tak aset semasa? Akaun belum terima. Okey, aset semasa cikgu labelkan. Akaun belum terima AS. Lagi? Bank tunai. Bank tunai. Lagi? Okey, lagi? Ada lagi tak? Inventory akhir. Betul, inventory akhir yang ini AS. Okey, bagus. Okey, sekarang pelajar tambahkan semua ni. Berapa pelajar dapat? AS. Tuliskan berapa dapat? Dua satu. Betul ke macam salah je ni? 201. Salah? 100,000. Macam mana dapat 154? Jawapan dia ialah 154 tu. Pelajar dapat berapa tadi? Jawapan pelajar. 201. 000. Betul? Okey, okey, alright. Okey, tolakkan jawapan sebenar. Tolak 154. Okey, berapa pelajar beza dia? Pelajar dapat berapa? 47.000 tu. 47,000. Tak masuk. Okey. 47,000 tak masuk. Kenapa tak masuk? Sepatutnya masuk tak? Sepatutnya inventory akhir ni masuk tak? Masuk. Tanya, jangan tanya. Jangan tanya, masuk ke tak, tu je. Masuk tak? Inventory akhir aset semasa tak? Aset semasa. Aset semasa. Jadi memang saya setuju, memang masuk. Jadi jawapan pelajar, cikgu setuju jawapan pelajar. Berapa pelajarnya jawapan tadi? 201,000. 201,000. Lepas tu kena buat ni, kena bincang belajar Okey, bagi liability semasa. Okey, mana liability semasa? Tolong cikgu, liability semasa. Apa liability semasa? Akaun belum bayar. Lagi? Pinjaman. Okey, pinjaman ni Mei 2020. Kita punya akaun bila? Akaun kita. Cuba tengok akaun. Akaun kita last berapa? Ada tak tarikh? Ada. 31 Mei 2019. Kita tutup akaun, kita punya akaun habis 2020. Okey, boleh tak setahun? Jangka masa pendek betul? Setahun. Jadi pinjaman ini adalah apa? Pinjaman ini adalah LS. Betul? Ada LS. Okey, LS. Lagi ada lagi tak? Ada? Tak ada. Okey, jadi berapa nilai liability semasa? 128.000. Betul. 128,000. Betul. Okey, ada nak tanya? Boleh tak? Boleh? Pelajar boleh ikut? Boleh? Okey. Jadi pelajar, kita nak tahu jawapan kita. Berapa jawapan kita? Jawapan kita sendiri. Cuba kita ikut skema tu. 1.57. Okey, jadi cikgu tukar. 1.57 nisbah 1. Okey, alright. Boleh pelajar? Boleh? Okey, alright. Jadi pelajar, macam ni yang kita bincang bagus. Walaupun pelajar boleh beli buku-buku soalan-soalan SPM yang lepas, tapi kalau tak dibincangkan, ya jadi macam ni lah. Jadi pegangkan pelajar pula. Jadi pelajar confuse. Okey, berikutnya, last. Okey, tempoh kutipan hutang. Dia nak tempoh kutipan hutang. Apa beza dia? Akaun belum terima bagi jualan kredit. Okey, berapa ABT kita? Cari ABT kita. 62,000. Okey, ada kan? Jelaskan dalam soalan. Direct terus. Berapa ABT kita? 62,000. Jadi 62,000.
Okey, bagi dengan jualan kredit. Okey, ada tak jualan kredit? 200,000. Okey, jadi ya sebab tu dia bagi macam ni, ada fungsi dia bagi dengan 200,000. Kali dengan 365 hari. Jadi berapa jawapan pelajar? 113. 113. 100 berapa? Perpuluhan. Ada perpuluhan? 13.15. Okey, 113.15. Itu jawapan kita. Boleh belajar. Kita pegang pada 2 perpuluhan seperti dalam buku teks. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh? Okey, alright. Okay, lepas tu last sekali dia tanya apa? Berdasarkan jawapan nombor 6A1 tahun manakah menunjukkan pengurusan rancak. Ni pengurusan rancak ni lain pula dan belajar. Pengurusan rancak lain pula dia bagi ni. Okey, yang ini pelajar, kita tengokkan jawapan kat sini, dia dah bagi terus lah. Pelajar, jadi pelajar nanti pelajar boleh lihat semula lah. Okey, tahun 2018 dia tanya 2018 ini aset semasa pada tahun 2018 lebih tinggi, baik itu 2.7. 2.7 berbanding 2019. 2019 iaitu RM1.20. Okey, dalam menunjukkan hutang jangka masa pendek. Ni pelajar ni jualan rancak ni lain pula ni. Pelajar ni dia lebih detail lagi lah, lebih detail. Nanti pelajar boleh lihat semula lah. Okey, jadi pelajar kesimpulan dia akhirnya pelajar kita dah jumpa trend soalan SPM memang panjang macam ni. Dan markah dia banyak tak pelajar tengok? 2, 4, 6, 8, 10. Okey, 10. Tapi macam yang 2019 ni tak berapa banyak sangat lah. 10. Tapi banding dengan soalan-soalan yang sebelum ni, kalau pelajar tengok 2000 berapa ni? Tadi 2017. 2017, 8, 10, 18. Campur 2 berapa? 20. 20. Banyak pelajar. Okey, tahun tu berapa? Ni 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 campur 6. 18 campur 2. 20 markah. Banyak pelajar. Banyak. Yang ini pun sama. Ni 16, 18, 20. 20 banyak. Kalau 20 markah, kedudukan soalan dia dekat mana? Soalan nombor 4, 5 atau nombor 6. Bahagian B. Bahagian B. Okey, alright. Jadi pelajar, itu saja saya rasa saya nak share. Kita santai-santai. Okey, jadi pelajar nanti soalan ni yang cikgu dah buat conteng-conteng ni sama je pelajar. Kalau pelajar nak buat revision sekali lalu lah. Nanti pelajar boleh lihat kat situ. Cikgu akan sharekan dalam channel cikgu. Okey, cikgu ucapkan ribuan terima kasih atas kerana support kelas hari ini. Semoga pelajar-pelajar semua jaga kesihatan masing-masing dan bermanfaat pada kelas hari ini. Walaupun ringkas, pelajar tekan-tekan kalkulator saja, tapi paling tidak pun boleh dapat ilmu. Okey pelajar, itu saja. Terima kasih semua. Nanti cikgu akan sharekan recording. Okey. Alright, sama-sama. Okey, sama-sama. Sama-sama. Okey, sama-sama semua. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye. Okey. Sama minggu depan kita belajar belanjawan Baik cikgu. Okey, alright. Cikgu dah makan? Alhamdulillah, makan awal cikgu makan.